Assalamualaikum dan selamat pagi. Kelas 4 Amanah 9 November hari ini cikgu ingin menerangkan apakah itu yang perlu ada dalam teori pelanggaran. Okey, dia ada dua istilah yang perlu kamu ketahui, tenaga pengaktifan EA dan juga frekuensi pelanggaran FPB. Okey, apakah itu EA? Apakah itu FPB? Okey, semua ini akan menyebabkan tindak balas kimia berlaku. Okey, tenaga pengaktifan ni tenaga yang perlu dilalui oleh zarah-zarah tu yang bertindak balas supaya tindak balas kimia berlaku. Okey, dia macam ni lah, bahan tu dia ada label aras tenaganya sini. Ini kan energi. Okey, aras tenaga bahan begini, aras tenaga hasil begini. Kadang-kadang ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu terpulanglah daripada soalannya. So ini adalah bahan. Okey, bahan ni jangan perlu berlanggar punya berlanggar. Diorang kena capai satu bukit yang perlu diorang lalui. Kalau tidak capai bukit ni, diorang akan menggelonsor balik menjadi bahan. Macam tu. Kalau berlanggar tapi tidak capai tenaga, dia akan jatuh balik. Jadi inilah dikenali sebagai EA. Tenaga minimum yang perlu diatasi oleh zarah-zarah yang tengah berlanggar supaya tindak balas kimia boleh berlaku. Jadi EA ni ada yang tinggi, ada yang rendah lah. Kalau bukitnya tidak rendah, tidak tinggi, maksudnya contohnya begini sejak kan? Jadi bukitnya tak tinggi, cepatlah tindak balas kimia berlaku. Itu maksud cikgu ya. Okey, itu namanya EA. Dan bila hasil bahan itu telah mencapai tenaga pengaktifan, maka dia akan menghasilkan hasil tindak balas. Itu maksudnya ya. Okey, daripada EA kita pula pergi kepada frekuensi pelanggaran. Okey, frekuensi pelanggaran maksudnya pelanggaran dengan bahan tindak balas telah mencapai tenaga pengaktifan yang dikendaki dan dan mendapat orientasi yang betul. Maksudnya berlanggar, capai EA dan juga pelanggaran yang betul. Bila pelanggaran tidak betul, maka tidak ada tindak balas kimia yang berlaku. Okey. Jadi apakah itu frekuensi pelanggaran bekasan? Frekuensi pelanggaran yang telah mencapai tenaga pengaktifan EA dan dengan orientasi pelanggaran yang betul. Contoh orientasi ni macam beginilah. Cikgu now alkali campur asid hidroklorik kan? Diorang ni ada ikatan diorang ni. Sebelum tindak balas kimia berlaku, diorang kena putus ikatan. Okey, lepas putus ikatan, barulah natrium klorida berorientasi dengan klorin. Berlanggar, dia berlanggar tapi tetapnya dia akan berkapit balik. Dia akan berkapel lah. Natrium klorida berorientasi, baru natrium klorida. Kalau natrium klorida berlanggar dengan H, alamak, tak tercantum diorang sebab dia bukan couple-nya. Jadi H berlanggar kena berorientasi dengan OH. Barulah jadi H2O. Kalau salah pelanggaran dorang, maksudnya jangan punya dia akan langgar tapi akhirnya bercantum, faham kan? Dia berlanggar tapi couple ku begini. Jadi orientasi betul dia tak dapatlah air. Langgar natrium berlanggar dengan He, bukan couple ku. Jadi tertolak je balik. Sebab orientasi tak betul. Tiada hasil natrium klorida terhasil. Okey, itu fahamkan frekuensi pelanggarannya. Frekuensi yang telah mencapai tenaga pengaktifan, bukit yang perlu dilalui dan orientasi pelanggaran yang betul. Maksud orientasi ni couple yang betul lah, dia kena berkapel natrium plus dengan ion klorida, H plus dengan OH minus. Itu maksud cikgu ya. Okey, seterusnya cikgu ingin menerangkan dua perbezaan tenaga pengaktifan ya. Kamu tengok ya. Okey, ada bahan dia lebih tinggi daripada bahan lebih tinggi daripada hasil. Ada bahan lebih rendah daripada hasil. Okey. Ini aras tenaga bahan tinggi, aras tenaga hasil rendah. Ini aras tenaga bahan rendah, aras tenaga hasil tinggi. Jadi dia akan begini ya kelas. Ini bahan. Okey, lepas tu dia ada bukit tenaga pengaktifannya. Okey, jadi ini bahan, ini hasil. Okey kelas. So, di manakah tenaga pengaktifan di sini ya? Inilah tenaga pengaktifannya. Ini EA ni, bukit yang perlu dilalui. Okey, untuk yang bahan lebih tinggi daripada hasil aras tenaga. Okey, bila hasil bahan tu rendah, jadi dia bukitnya lagi kita mau ni susah. Jadi dia punya EA kelas apa jadi? Dia akan jadi EA-nya lebih tinggi. Ini bahan aras tenaga tinggi, hasil punya aras tenaga dia menghasilkan aras tenaga yang tinggi. Jadi ini hasil tindak balas. Okey, jadi itulah EA-nya. Okey, macam mana kita mau tahu? Kamu kena hafal lah. Bila naik bukit adalah tindak balas. Ini aras tenaga bagi eksotermik. Tindak balas eksotermik.
dia bahan lebih tinggi daripada aras tenaga bahan lebih tinggi daripada hasil, bukitnya pun tak tinggi sangat. Kalau endotermik, endotermik, aras tenaga bahan lebih rendah berbanding hasil. Jadi bukit yang kita lalui, banyaknya tingginya bukit. Jadi tindak balas kimia ini agak susah untuk berlakulah sebab terlampau tinggi EA-nya. Tenaga minimum yang perlu diorang atasi itu supaya tindak balas kimia berlaku tinggi bagi endotermik. Okey kelas? Itu saja kamu punya ya. Nanti kita akan kira-kira tu di tingkatan 5 baru kamu akan kira exothermic dengan endotermik ni. Okey. Ada satu lagi istilah haba tindak balas, delta H. Kalau kamu tengok dalam buku kamu page 224, delta H adalah haba tindak balas. Macam mana mau kiranya adalah perbezaan ataupun hasil tolak jumlah tenaga hasil tolak jumlah tenaga bahan. Okey kelas? Delta H ni hasil tolak bahan tapi jumlah. Maksudnya aras tenaga hasil tolak aras tenaga bahan. Okey, jadi delta H ni hasil tolak bahan. Jadi mana hasil mana bahan. Jadi inilah hasil ke bahan. Ini delta ini. Okey, ini adalah delta H kita sebut ya kelas. Hasil tolak ataupun perbezaan jumlah tenaga hasil kepada bahan. Jadi ini delta H bagi exo. Bagi endo pula delta H-nya adalah dia begini. Mana bahanku ya? Okey, bahan kamu buat begini. Lepas tu kamu tak terang pula ni tiba-tiba. Okey, ini bahan kita kan. Jadi delta H adalah perbezaan hasil tolak aras tenaga hasil tolak aras tenaga bahan. Jadi ini adalah delta H kamu. Okey, fahamnya kelas? Delta H ni adalah hasil tolak bahan. Jadi ini anak pandang cikgu naik ke atas ni, hasil tolak bahan. Jadi kalau kamu tengok delta H bagi exo tak banyak, tapi delta H bagi endo dia agak tinggi sedikit lah. Kita nampak kan anak panah tu? So itu sejak kelasnya yang cikgu mau terangkan. Harap kamu faham.